Assalamualaikum. Hari ini kita akan ulang tajuk Al-Dhamairu. Minggu lalu kita telah buat gabungan di antara dhamir dan juga isim. Kalau murid-murid masih ingat lagi, kita akan ulang semula apa itu isim. Sebagai ulangan, kita tengok balik untuk tajuk isim. Kita hanya kena kenal pasti sama ada isim tu menunjukkan muzakkar ataupun menunjukkan muannas. Kalau muzakkar, tidak ada tamarbutah. Kalau muannas iaitu perempuan, kena letakkan tamarbutah. Melainkan kalau menunjukkan dua orang, untuk dua orang lelaki, tambahan alif nun. Untuk dua orang perempuan, ta alif nun. Kalau ramai lelaki, tambahan waw nun. Kalau ramai perempuan, tambahan alif ta. Jadi rujuk balik nota. Kalau kamu perhatikan nota, untuk gambar lelaki tu muzakkar, gambar perempuan tu muannas. Okey, perkataan isim yang lelaki tu yang pertama masjidun. Kemudian kitabun, Muhammadun. Kan? Yang itu semua kalimah itu tidak ada tamarbutah. Jadi kita pastilah kalimah tu merujuk kepada muzakkar iaitu lelaki. Kemudian yang perempuan tu Fatimatun, Madrasatun, Tabshuratun. Jadi yang itu menunjukkan muannas iaitu perempuan, ada tambahan tamarbutah. Okey? Sebagai kesimpulan, dhamir bertemu dengan isim. Jadi saya dah kelaskan, satu L tu satu orang lelaki, tidak ada tambahan apa-apa. Dua lelaki tambah alif nun, ramai lelaki tambah waw nun, satu orang perempuan tambah tamarbutah, dua orang perempuan tambah ta alif nun, ramai perempuan tambah alif ta. Kaedah ni digunakan ketika dhamir bertemu dengan isim. Tak kisahlah dhamir tu dhamir huwa ke, dhamir anta ke, asalkan nak menunjukkan satu orang ataupun dua orang, guna kaedah yang sama. Okey? Okey, kalau tadi dhamir bertemu dengan isim, jadi kita masuk kepada dhamir bertemu dengan fi'il. Kita pergi kepada pecahan yang kedua iaitu fi'il. Fi'il tu adalah kata kerja, fi'lun. Fi'lun ialah panggilan kepada sesuatu kejadian atau perbuatan. Fi'il mempunyai bentuknya yang tersendiri. Dengan melihat kepada bentuknya sahaja, kita sudah boleh membezakan perkataan tersebut fi'il ataupun tidak. Bila kita sebut tentang fi'il, fi'il ni adalah kata kerja perbuatan. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan. Dalam perkataan tu, contoh macam apa yang dilakukan, pukul, pergi, kan, masuk, berjalan, memegang, mengambil, menanam, itu semua adalah kata kerja. Itulah yang dinamakan fi'il. Okey. Okey, baik. Di sini Ustazah ada senaraikan contoh-contoh fi'il yang kebanyakannya digunakan dalam soalan, iaitu makan, minum, kenyang, duduk, pergi, balik, solat, buat, kerja, belajar, dengar, baca, tulis dan banyak lagi lah. Okey, jadi perkataan dalam bahasa Melayu ni bila ditukarkan dalam bahasa Arab, kalau kamu perasan, untuk bahagian perkataan makan, dia akan jadi akala yakulu. Akala tu fi'il madhi, yakulu tu fi'il mudhari'. Jadi kalau yang ada 3 huruf tu fi'il madhi, yang ada 4 huruf tu adalah fi'il mudhari'. Okey, sekarang kita akan gunakan gabungan dhamir dan juga kalimah fi'il, iaitu kita gunakan kata kerja fa'ala. Okey, bila dia berjumpa dengan dhamir, dia akan jadi macam mana? Okey, dekat sini Ustazah ada kongsikan teknik dhamir yang masuk kepada fi'il mudhari'. Bila kita sebut fi'il mudhari', dia macam bahasa Inggeris. Mudhari' ni macam kalau bahasa Inggeris kita panggil present tense, iaitu yang sedang berlaku, kan? Kalau bahasa Melayu, Ahmad sedang minum air, kan? Kalau bahasa Inggeris, contoh macam nak pergi ke sekolah, kan? He is going to school. Going, kan, sedang. Jadi mudhari' itu untuk bahasa Arab kita panggil yang sedang berlaku lah. Okey, jadi tadi kita sebut dhamir dia bertemu dengan fi'il, iaitu fi'il yang kita gunakan dekat sini adalah fa'ala. Bila kita nak sebutkan, tukarkan kepada bentuk yang sedang berlaku, dia kena ada tambahan untuk dia sedang melakukan. Fi'il fa'ala tu maksudnya melakukan lah. Jadi tambahan huruf ya. Untuk dua orang, dia dua orang sedang melakukan apa? Jadi tambah ya dan juga alif nun. Kemudian hum tambah ya, kemudian waw nun. Apa yang kena tambah dekat situ? Ya di hadapan menunjukkan dia tu lelaki. Kalau ada ta depan menunjukkan dia perempuan. Untuk memudahkan kamu,
kita ada buat lagu iaitu domer, iaitu menunjukkan tasrif fi'il mudhari'. Ingat lagi tak tambahan gabungan domer dengan kata kerja zahaba. Zahaba tu maksudnya pergilah. Okey. Jadi kita rewind balik untuk lagu yang telah kamu hafal hari tu. Huwa yazhabu, huma yazhabani, hum yazhabuna. Hiya tazhabu, huma tazhabani, hunna yazhabna. Anta tazhabu, antuma tazhabani, antum tazhabuna. Anti tazhabina, antuma tazhabani, antunna tazhabna. Ana azhabu, nanu nazhabu. Okey, kamu buka modul Dhamairu kamu tu. Buka modul bahasa Arab kamu. Muka surat 19. Kamu tengok bahagian info tambahan berkaitan tajuk. Kita tengok bahagian tasriful af'al iaitu tasrif fi'il mudhari'. Tengok dekat sini tasrif fi'il mudhari'. Al-fi'lul mudhari'. Ya, fi'il mudhari' ni adalah kata kerja yang sedang berlaku. Iaitu present tense. Kalau kamu belajar bahasa Inggeris lah. Okey. Jadi yang dekat sini huwa, huma, hum ini adalah dhamir lah yang kita belajar 14 tu. Kan? Kita dah tahu dah makna dia huwa apa, kita dah tahu dah makna dia. Jadi dia akan bertemu dengan kata kerjanya apa? Kata kerja yang dijumpa adalah fa'ala kat sini. Kan? Jadi apa yang ditambah adalah bila dhamir bertemu dengan kata kerja, dia akan ada tambahan dekat sini. Nampak tak? Jadi kamu ambil pen, gariskan bawah ni. Dia ada tambahan huruf ya. Makanya dia akan jadi yaf'alu. Huwa yaf'alu. Kalau kata dia jumpa perkataan tadi kita dah hafal zahaba kan? Huwa yazhabu. Jadi cumanya macam biasa Ustazah akan bagi peringatan pada kamu. Kalau kamu tak pasti barisnya apa, tak perlu letakkan baris. Walaupun kita boleh sebut yaf'alu kan? Kalau kita tak pasti baris dia apa, tak payah letak baris. Okey? Sebab kalau kamu jawab dalam peksa nanti, kalau tiba-tiba baris kamu tersalah, maka akan dipotong. Sayanglah. Okey? Untuk pelajaran kita akan sebutlah huwa yaf'alu. Kalau jumpa dhamir huwa dengan perkataan contoh katabah kan. Jadi huwa yaktubu. Dia akan jadi macam tu. Okay, sama juga yang ni huma yaf'ala ni. Kalau ikutkan huma ni 2 orang kan, tambahan alif nun kan. Tapi sebab nak menunjukkan dia mudhari', jadi akan tambah huruf ya lah. Mudhari' tu pula apa? Mudhari' tu pula menunjukkan dia 2 orang lelaki. Nak tunjukkan lelaki, jadi ada tambahan huruf ya. Okey, untuk hum pun sama juga ya. Ya. Menunjukkan dia, mereka tu. Kan? Dia tu. Jadi kena tambah ya sebab kita nak tunjukkan dia adalah fi'il mudhari' yang sedang berlaku. Cerita yang sedang berlaku. Kan? Jadi belakang waw nun ramai, alif nun 2 orang ni semua sama je. Kan? Okey, tengok pada hiya pula dah. Untuk hiya ni kita tahu dia seorang perempuan. Jadi tambah huruf apa? Tambah huruf ta dekat sini. Okey. Kalau tadi kita hafal tadi tamar butah kan, sebab dia menunjukkan satu orang. Kita tak tunjukkan apa sedang berlaku ke apa ke. Tak, sebabnya dhamir tu bertemu dengan isim. Yang ni dhamir bertemu dengan kata kerja. Apa yang telah berlaku, apa yang sedang berlaku. Kan? Jadi dia tak adalah tamar butah sini. Dia nak tunjukkan dia, jadi letakkan ta perempuan. Menunjukkan dia seorang perempuan yang sedang melakukan. Kan? Jadi taf'alu. Kalau ada perkataan zahaba, dia akan jadi hiya tazhabu. Kalau ada perkataan katabah, dia akan jadi hiya taktubu. Macam tu. Okay, sama juga ini. Tambahan ta kat sini. Alif nun 2 orang sama juga. Kemudian okay. Untuk bahagian ramai perempuan ni je macam lain sikit. Hunna yaf'alna. Kenapa ya ni bukan sepatutnya ya lelaki ke Ustazah? Tak. Tapi memang dalam tasrif yang kamu hafal, memang dia akan jadi yaf'alna. Dia ada syaddah dekat sini. Nun sahaja. Kalau ikutkan yang ramai yang kita biasa hafal
Dhamir dengan isim, kalau hunna dia akan tambah jadi alif ta kan. Cuma bahagian hunna dia je yang beza. Jadi Ustazah nak kamu ingat bahagian ni lah. Bila hunna yang menunjukkan fi'il mudhari' dia akan jadi yaf'alna. Dia akan jadi ya. Dia tak boleh jadi ta. Tak boleh. Memang dia punya kaedah tu macam tu. Okay, sama juga dengan anta. Kamu seorang lelaki yang sedang melakukan. Dia akan letak ta. Ta ni menunjukkan berbalik kepada kamu lah. Kamu kan. Kamu tanya balik. Jadi kena letak ta. Bila ta ni, yang ni letak ta. Cuma yang ni ta ni menunjukkan dia seorang perempuan, dia dua orang perempuan. Mereka ramai, dia akan jadi mereka tu. Dia akan jadi yaf'alna. Memang dia punya tasrif ni memang kena ikut macam ni. Sebab tu kita kena hafal. Okey. Kemudian anti, kamu seorang perempuan, dia akan jadi macam ni, taf'alina. Memang dia kena ada ya nun. Dia menunjukkan kamu seorang, berbalik pada kamu. Masih lagi ta juga sebab nak tunjukkan kamu. Bila kamu ni dia akan gunakan dhamir anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Dia akan balik pada ta. Cuma yang dia ni cuma ya dia lelaki, ta dia perempuan je untuk seorang dan dua orang. Okey, kemudian untuk saya, ana, dhamir ana bertemu dengan fi'il dia akan jadi af'alu. Tambah alif saja. Kemudian nahnu dia akan jadi tambah nun. Jadi inilah tasrif fi'il mudhari'. Okey?